Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada pengembaraan ilmu bahasa Arab klasik ataupun Quranic Arabic melalui channel Arabic Fast Track. Kepada Nur Sabrina, Annun Kui dan subscribers yang lain, video ini adalah khas untuk anda kerana anda menunggu-nunggu apakah seterusnya dalam pembelajaran Arabic Fast Track. Dan begitu juga kepada yang mengikuti channel Arabic Fast Track seperti Isam Rusli, Maria Yunus, Roh Hafizah Kamari, Mazlan Yasin, Anamisan, Hafazah Ahmad. Selamat menempuh cabaran ataupun perjuangan menguasai bahasa Arab melalui Arabic Fast Track channel. Baik. Sudahkah anda mengingati dan menguasai jadual isim, jadual ganti nama dan gabungan antara kedua-duanya hingga boleh membentuk ayat-ayat seperti yang telah kami terangkan di dalam siri 1.1 sehingga kepada 2.2. Jadi pada siri kali ini 2.3 kita akan mengimbas kembali jadual isim dalam bentuk yang menyeluruh. Baik, jika anda seorang yang agak sukar untuk memahami sesuatu perkara melainkan ingin melihatnya secara menyeluruh, misalnya anda ingin melihat dalam bentuk satu jadual yang secara keseluruhan seperti di atas keping kertas, kami ada satu cerita untuk anda. Okey. Satu ketika di dalam sebuah kelas fizikal, saya telah mengadakan satu sistem ataupun satu teknik pembelajaran kepada makcik-makcik yang agak veteran. Jadi tajuknya adalah makcik mengepit kertas A1 ataupun kertas AO datang ke kelas bahasa Arab. Baik, kisahnya begini. Oleh kerana mereka lebih selesa untuk fokus kepada keseluruhan jadual isim itu tanpa memecah-mecahkannya kepada kotak-kotak yang seperti ini. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya telah menulis seluruh jadual ini dalam sekeping kertas AO ataupun kertas A1 ataupun kertas Manila Card. Kemudian kita membentukkan contoh-contoh ayatnya di dalam tiap-tiap kotak di dalam jadual itu. Seperti contohnya, bagaimanakah bentuk ayatnya semasa rafa', semasa nasab, semasa jar, semasa mufrad, semasa musanna dan semasa jamak. Jadi akhir sekali, makcik-makcik ini telah datang ke kelas fizikal Arabic Fast Track dengan mengepit kertas A1 seperti mengepit plan-plan bangunan untuk datang ke kelas bahasa Arab. Jadi telah menghairankan sebahagian daripada orang mengatakan, ke manakah makcik-makcik ini semua pergi? Ke construction site kah? Jadi oleh kerana mereka lebih selesa memahaminya begitu, maka itulah teknik yang paling sesuai untuk mereka. Jadi hari ini kita akan cuba melihatnya dalam bentuk sekeping kertas A1 ataupun AO tadi. Okey, teruskan mengikuti ya. Jika anda ingin menguasai isim, sila fokus kepada jadual ini. Baik, kita akan mulakan dengan kategori rafa' dan mufrad. Okey. Perkataan isim semasa rafa' adalah basic kepada ayat-ayat yang dibentuk tanpa ada efek seperti masa nasab dan masa jar. Contohnya kita katakan ana tabakhun. Okey. Ana tabakhun bermaksud saya seorang tukang masak
lelaki. Panjang sikit ya. Kalau bahasa Malaysia panjang sikit. Kalau bahasa Arab, ana tabbahun adalah suatu ayat yang lengkap, iaitu saya adalah seorang tukang masak lelaki. Perkataan adalah dalam bahasa Arab tidak wujud. I am a male cook. Am itu, kau pilih itu tidak wujud dalam bahasa Arab. Kita perlu ada mubtada, perlu ada khabar. Kita perlu ada subjek, perlu ada predicate. Dan subjek di sini adalah ana, saya adalah tabbahun, seorang tukang masak lelaki. Ini adalah keadaan isim semasa rafa'. Jika kita ingin menukarkan kepada muannas, maka kita tulis ana. Saudara-saudari sudah tahu kan? Tabbakhatun tambah ta marbutah. Salah satu daripada tanda muannas adalah ta marbutah. Jadi di sini adalah saya adalah seorang tukang masak perempuan. Tukar Baik. Jika kita ingin mengatakan dua orang tukang masak, beralih ke sini, musanna, masuk ke kotak musanna. Jadi kita mengatakan nahnu. Sebab dalam ganti nama, jadual ganti nama, kami berdua adalah nahnu. Jadi anda terus bentuk ayat nahnu dan anda menggunakan tanda musanna. Bagi rafa' adalah tambahan ani. Tabbakhan. Kalau berhenti. Tapi kalau anda teruskan tabbakhani. Jadi terjemahannya sekarang adalah kami berdua adalah dua orang tukang masak lelaki. Saya terpaksa buat short form untuk jimatkan ruang. Jadi nahnu tabbakhan ataupun nahnu tabbakhani adalah kami berdua adalah dua orang tukang masak lelaki. Jadi dalam bahasa Arab, dalam ayat bahasa Arab adalah begitu mudah kerana dua patah perkataan saja. Sekiranya kita terjemahkan both of us are two cooks, masih panjang. Dan bahasa Malaysia, kami berdua adalah dua orang tukang masak lelaki. Barulah dikira ayat yang lengkap. Baik, kalau wanita, apa dia? Anda sudah tahu, tengoklah jadual ganti nama. Nahnu juga untuk wanita, iaitu nahnu tambah apa? Ta marbutah ini tukar kepada ta ta'nis, ta biasa, dan tambahan adalah tani. Jadi tabbakhotan. Tani. Okey, untuk muannas. Tabbakhotani ataupun tabbakhotan. Kami berdua adalah dua orang tukang masak wanita atau perempuan Jadi anda perlu mahir pada perangkat ini tentang penambahan untuk muannas, penambahan untuk muzakkar lelaki, dan membina ayat menggunakan ganti nama yang betul, iaitu nahnu, dan ini pun rafa' tabbakhatan. Baik, sekarang kita beralih kepada jamak. Apabila kita membentuk perkataan jamak, maka kita juga melihat kepada jadual ganti nama masih menggunakan nahnu juga. Okey? Nahnu, tetapi tambahan untuk perkataan jamak daripada tabbahun itu mestilah ditambah penambahan una. Jadi mesti ada penambahan tabbahun. Okey, tabbahuna. Jika sebutan penuh Jadi maknanya sekarang adalah kami semua adalah tukang masak lelaki. Okey? Lelaki. Kami semua adalah tukang masak lelaki. Ramai Dan jika anda ingin menggunakan perkataan wanita di sini, masih juga ganti namanya nahnu. Okey, apa dia? Nahnu tabbah. Siapa ingat?
Saya rasa anda masih ingat, mesti ada penambahan atun. Jadi tabakhat sebutannya. Jika anda matikan. Nahnu tabakhat. Kami semua adalah beberapa orang tukang masak wanita. Ataupun kami semua adalah tukang masak wanita. Penambahan atun di sini ya. Anda perlu ingat ya penambahan-penambahan ini. Baik, inilah kategori rafa'. Ayat-ayat yang menggunakan rafa', isim yang rafa', tabakhun, tabakhani, tabakhuna. Muannas tabakhatun, tabakhatan, tabakhatun. Jadi selesailah sudah kategori rafa' dan anda boleh membina ayat anda sendiri dengan mengubah perkataan-perkataan yang anda telah ketahui dan memasukkan dalam struktur ayat ini. Baik, sekarang cuba kita lihat bagaimanakah bentuk ayat yang menggunakan alif lam ma'rifah seperti yang kita telah terangkan dalam siri 1.7D. Jika anda masih ingat, kita telah menambahkan alif lam ma'rifah di dalam perkataan isim ini, maka dia telah membentuk struktur ayat mubtada khabar, subjek predicate. Mari kita lihat ya. Jika kita menggunakan subjek predicate, contohnya adalah kita katakan at-tabakhu. Okey. Ya, ini adalah huruf syamsiah, maka kita kena sebut at-tabakhu. Begitu. Kita mesti skip lam ni ya. Kita mesti idghamkan huruf lam ni di dalam ta ya. At-tabakhu, dan kita hilangkan tanwin. Okey, inilah teknik yang betul. Sila lihat 1.7D ya. At-tabakhu mahirun. Okey, mahir. Tukang masak lelaki itu mahir. Ataupun tukang masak lelaki itu adalah mahir. Okey, jadi inilah bentuk ayat dia, mubtada, subjek, khabar, predicate. Jadi bentuk ayat ini telah menunjukkan kepada kita bahawasanya isim ini masih lagi rafa' dengan dhammah, hilangkan tanwin, dan khabarnya pun mestilah rafa' dengan tanwin. Dan tidak boleh masuk alif lam di sini. Kalau kita masuk alif lam di sini, al-mahiru, apa jadi? Rujuk siri 1.7D, dia akan bertukar menjadi sifat, iaitu tukang masak lelaki yang mahir itu. Okey, kita perlu datangkan khabar yang lain. Contohnya kita katakan hadir. Hadirun. Hadirun. Okey, ini huruf dad, ini ra. Hadirun. Barulah dia menjadi khabar di sini. At-tabakhul mahiru. Yang ini jadi wasal. Okey, ingat. Hamzah wasal dalam siri 1.6. Siri 1.6 menjelaskan tentang hamzah wasal. Jika bertemu dengan perkataan lain sebelum dia, maka kita kena baca alif ni wasal. Jadi kita sambungkan hu ini, khul. Lam ini mati. Okey. Jadi at-tabakhul mahiru hadirun. Tukang masak lelaki yang mahir itu hadir ataupun telah datang. Okey, inilah bentuk jumlah ismiyah yang kita terangkan dalam siri 1. Jumlah ismiyah anda rujuk kepada siri 1.7D. Dia menerangkan tentang apabila satu isim kemudian ada sifat sebelum dia, kerana kita masuk alif lam. Tadi mula-mula dia menjadi khabar. Bila kita masuk alif lam, dia menjadi sifat dan kita kena datangkan khabar yang lain. At-tabakhul mahiru hadirun. Okey, tukang masak lelaki itu, ini adalah mubtada dan khabar ni adalah hadir. Okey.
Inilah bentuk jumlah ismiyah dalam keadaan rafa', khabarnya pun dalam keadaan rafa'. Jadi ini adalah cerita tentang isim yang rafa'. Okey? Baik. Sekarang kita teruskan kepada dual ataupun musanna. Musanna ini dalam bahasa Inggeris kita kata dual ya. Anda masih ingat? Yang ini mufrad ni singular ya. Singular. Okey, dan jamak ini adalah plural ya. Yang ini adalah basic ya. 1.1 ada menceritakan tentang ini. Siri 1.1. Baik, sekarang kita ubah kataan ini. Cuba ubah ayat ini kepada musanna. Cuba kita ubah. At-tobba. Okey. At-tobba. Sini ada syaddah Jangan lupa At-tobbahul mahiru hadirun. Baik, kalau ayat musanna at-tobbakhani. Okey, dia tidak berubah At-tobbakhanil. Lam mati ini wasal. At-tobbakhanil mahiran. Ni mahirani. Masih ada ani juga. At-tobbakhil. At-tobbakhanil. At-tobbakhanil mahirani. Okey, dua orang tukang masak yang mahir itu hadirani. Cuba anda lihat. Hadirani. Dua orang tukang masak lelaki yang mahir itu hadir. Okey. Adakah anda jelas tentang struktur ayat semasa musanna ini? Jika anda mengkaji betul-betul dengan teliti jadual yang telah kita berikan, penambahan-penambahan yang telah berikan, dan anda cuba latih tubuh membentuk ayat-ayat seperti ini, anda akan mahir isim dan jumlah ismiyah. Ayat yang menggunakan isim. At-tobbakhanil mahirani hadirani. Dua orang tukang masak yang mahir itu, ataupun dua orang tukang masak lelaki yang mahir itu hadir. Baik, seterusnya cuba kita bentuk perkataan ini, ayat ini dalam kategori jamak. Dalam kategori jamak Okey. Saya kena padam sikit sini. Terusnya mari kita lihat ayat semasa jamak. Okey. Ayat kategori rafa' semasa jamak iaitu tadi kita katakan at-tobbakhanil mahirani hadirani. Apabila jamak kita menggunakan penambahan una iaitu at-tobbakhuna. At-tobbakhun. Okey. Mahir macam mana? Al-mahirun. Okey, ini wasal At-tobbakhunal mahiruna. Okey. Hadir macam mana? Hadiruna. Ataupun hadirun apabila kita bercakap Kita kata hadirun, jangan bunyi bila bercakap. Jadi kalau kita bercakap at-tobbakhunal mahirun hadirun. Okey? Semuanya kita tambah dengan una ketika jamak, kecuali jamak taksir. Okey, di hujung rancangan ini, siri ini kita akan menerangkan tentang jamak taksir. Sekarang anda perlu ingat, apabila bukan jamak taksir, semua jamak muzakkar salim, muzakkar apabila semua jamak muzakkar salim mesti ada penambahan una. At-tobbakhunal mahiruna hadirun. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita telah menggunakan contoh-contoh perkataan muannas yang mempunyai tanda. Saudara kami Idris telah menjelaskan pada siri 2.1 tentang muannas yang mempunyai tanda dan muannas yang tanpa tanda.
seperti muannas yang kerana maknanya muannas. Mari kita lihat contoh yang muannas tanpa tanda. Okey, contohnya perkataan ummun. Perkataan ummun adalah bermaksud seorang ibu. Tidak ada tanda ta marbutah, tetapi perkataan ini kerana maknanya adalah muannas, maka ia adalah muannas tanpa tanda. Jadi apabila kita katakan ibu itu cantik, okey, maka kita perlulah menambah alif lam di sini. Al-ummu, okey. Jadilah perkataan ini tadi ummun seorang ibu. Bila al-ummu, ibu itu ataupun seorang ibu itu cantik, maka perlulah datang perkataan jamilatun. Kena ada ta marbutah di sini. Jamilatun. Ataupun al-ummu jamilah. Bermaksud ibu itu cantik. Ada tanda ta marbutah di sini pada khabarnya, walaupun di sini tidak ada ta marbutah. Okey? Jadi kalau kita tambahkan alif lam di sini, apa jadi? Maka jadilah ayat al-ummul jamilatu. Okey? Wasal di sini. Al-ummul jamilatu ataupun al-ummul jamilah. Ibu yang cantik itu ataupun seorang ibu yang cantik itu, maka kita datangkan khabar yang lain untuk melengkapkan ayat. Contohnya hadirun. Hadiratun. Mesti ada ta marbutah kerana muannas. Hadiratun. Baik. Inilah yang tuan-tuan perlu berhati-hati apabila menggunakan perkataan muannas walaupun tanpa tanda, maka sifatnya juga mestilah muannas, khabarnya juga mestilah muannas. Okey? Al-ummu ini isim, al-jamilatu ini menjadi sifat yang mengikut isim. Cuba rujuk siri 1.7D ya. Ada kita jelaskan jumlah ismiyah ini. Dan khabarnya hadiratun ini adalah tanpa alif lam. Dia mesti nakirah dan juga rafa'. Ketiga-tiga ini adalah rafa'. Okey, maka ayat ini adalah tepat sekali. Dan gramatis kerana ada isim, ada sifat dan ada khabar. Sekarang kita lihat bagaimana ia dalam keadaan musanna. Okey, kita lihat dalam keadaan musanna, kita kata dua orang ibu itu adalah al-umman. Okey, mesti tambah a ni. Anda perlu tambah a ni, al-ummani. Okey, dua orang ibu itu cantik. Jadi anda kata jamilatan. Begitu. Al-ummani jamilatan. Dua orang ibu itu cantik. Begitulah juga kalau kita buat ayat seperti ini, kan? Cantik ini menjadi sifat dan ada khabar yang lain. Jadi kita kata ummanil jamilatani. Al-ummanil jamilatan. Datangkan satu khabar yang lain. Ini dot. Hadiratan. Hadirah tadi. Hadirah ini menjadi hadiratani. Masih lagi rafa'. Sebab dia adalah khabar. Jadi al-ummanil jamilatan hadiratan. Dua orang ibu yang cantik itu hadir. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita janjikan, mari kita lihat bagaimanakah perkataan
jamak taksir digunakan untuk isim mufrad, musanna dan jamak dalam contoh-contoh ayat ya. Okey, perkataan yang menggunakan jamak taksir masa dia jamak ialah contohnya waladun. Seorang budak lelaki. Okey. Jadi apabila kita kata budak lelaki itu, maka kita tambah al waladu, tukar tanwin menjadi dhammah. Okey. Al waladu, budak lelaki itu besar contohnya. Kabirun. Ini ayat mudah budak lelaki itu adalah besar. Kalau kita nak jadikan ini sifat, kita masuk alif lam. Jadi kita kata al waladul kabiru. Ya, ini wasal alif ni jadi wasal. Al waladul kabiru, budak lelaki yang besar itu jadi mubtada. Maka kita datangkan khabar yang lain. Kita kata handsome ataupun segak. Jamilun. Jamil. Al-waladul kabir jamil. Budak lelaki yang besar itu cantik. Okey? Handsome ataupun segak. Kita kata perkataan yang sesuai adalah segak. Baik. Sekarang kita lihat semasa dia musanna. Kita tambah al-waladan. Okey, anda patut tahu al-waladani ataupun al-waladan, al-kabiran. Okey. Dua. Al-waladan. Wasal sini. Al-waladanil kabirani. Al-waladanil kabirani. Segak. Jamilan. Okey. Jamilani. Maknanya dua orang budak lelaki yang besar itu adalah handsome ataupun adalah segak. Okey. Inilah contoh ayat semasa dia musanna yang menggunakan perkataan waladun tadi. Semasa jamak. Okey, mari kita lihat. Semasa jamak, bagaimanakah bentuk perkataan jamak bagi waladun adalah auladun. Anda perlu hafal ini ya. Auladun. Anda letak perkataan waladun, kemudian dalam braket jamak taksir adalah auladun. Bukan waladuna ya. Sebab dia menggunakan jamak taksir. Jadi apabila kita kata budak-budak lelaki itu, maka kita tambah alif lam di depan. Jadilah perkataan ini al-auladu. Okey. Budak-budak lelaki itu kita katakan hadir contohnya. Hadirun. Ini jamak bagi perkataan hadir. Hadiruna. Kita kembali menggunakan jamak salim di sini kerana perkataan hadirun menggunakan jamak salim. Tetapi waladun bila jamak menggunakan al-auladu, menggunakan perkataan auladun. Jadi al-aulad hadirun. Okey, budak-budak lelaki itu okey, hadir. Okey. Sekarang mari kita lihat bagaimana pula perkataan muannas yang mempunyai tanpa tanda seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudara Firdaus dalam siri 2.2 channel Arabic Fast Track. Okey, siri 2.2 menjelaskan tentang muannas tanpa tanda tetapi adalah kerana penggunaannya muannas, seperti contohnya anggota badan berpasangan. Okey, kita katakan ainun contoh. Ainun adalah satu mata ya. Okey, ainun ini sebenarnya muannas. Jadi apabila kita nak kata mata yang besar, maka kita kata ainun kabiratun. Okey, ini anda perlu ingat
kabiratun. Okey, bermakna satu mata yang besar. Okey, sebiji mata yang besar. Kemudian apabila kita masukkan alif lam, maka dia menjadilah al-ainu. Al-ain. Okey. Al-ain kabirah. Mata itu besar. Cuba anda lihat. Tanda muannas masih wujud pada perkataan kabirah, tetapi tidak ada tanda muannas pada perkataan ainun kerana ia adalah anggota yang berpasangan yang kita mesti jadikan dia muannas. Dianggap muannas. Okey? Kalau kita kata dua mata yang besar, jadi al-ainan. Dua ini mudah ya. Dia standard. Al-ainan. Dua mata itu besar. Kabiratan. Maka kita mesti buat kabiratan. Muannas ya. Kabiratani. Jadi dua mata itu besar. Okey, al-ainan kabiratan. Baik, anda perlu fokus kepada ayat jamak ini kerana al-ain itu apabila jamak dia menggunakan jamak taksir iaitu uyun. Mungkin anda biasa dengar perkataan uyunun. Uyunun. Okey. Uyunun ni adalah mata-mata. Maknanya banyak mata. Okey. Jadi apabila kita masukkan alif lam, dia menjadi al-uyun. Okey, ini ain ya. Al-uyunu, mata-mata itu. Okey. Mata-mata itu besar. Bagaimanakah perkataan besar bagi jamak taksir yang seperti mata ini? Okey. Jika anda orang yang bijaksana, anda perlu ingat ini betul-betul, iaitu apabila perkataan jamak taksir ini tidak boleh berfikir. Tidak boleh berfikir ataupun tidak berakal. Jamak taksir yang tidak boleh berfikir ataupun tidak berakal, maka kita akan menganggap dia sebagai mufrad muannas. Apa-apa perkataan jamak taksir yang tidak boleh berfikir, maka kita mesti menganggap dia sebagai mufrad muannas, maka khabarnya mestilah kabirah. Okey, anda perlu ingat ini ya. Kita akan bincangkan lebih detail lagi dalam jamak taksir nanti. Kabiratun. Dia kembali menjadi mufrad muannas. Jamak taksir yang tidak boleh berfikir, dia akan menjadi, dia adalah dianggap sebagai mufrad muannas, maka khabarnya ataupun sifatnya mestilah mufrad muannas. Al-uyun kabirah. Okey, mata-mata itu besar. Kalau kita nak jadikan dia sebagai sifat, maka kita masukkan alif lam di sini. Okey. Jadilah al-uyunul. Okey, perhatikan ya. Al-uyunul kabiratu. Okey, mata-mata yang besar itu. Okey, ini mufrad muannas. Khabarnya juga mestilah mufrad muannas. Kita katakan cantik. Jadi jamilah. Mufrad juga. Jamilatun. Inilah kategori jamak taksir yang anda perlu ingat. Wazannya, bentuknya dan efek daripada penggunaan jamak taksir ini kepada sifat dan juga kepada khabarnya. Al-uyunul kabirah jamilah. Sila fokus kepada jamak taksir yang tidak berakal ataupun tidak boleh berfikir, maka sifatnya ataupun khabarnya mestilah dianggap mufrad muannas. Dijadikan mufrad muannas kerana ianya dianggap mufrad muannas. Okey? Sekian dulu untuk kali ini. Saya harap anda dapat memperhatikan jadual isim ini seperti dalam sekeping kertas, yang mana makcik-makcik yang veteran telah mengepit kertas itu, menunjukkan mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab klasik ini. Tetapi
kita akan sambung lagi pada kategori nasab dan pada kategori jar di siri yang selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.